Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat malam, jumpa lagi kita. Sorry lambat sikit beberapa minit. Ryan, pelan sikit TV tu. Pelan lagi. Okay. So, hari ini kita ada Encik Amin Idris yang akan menemani kita. So, banyak soalan yang Nana dapat. Ramai yang nak bertanyakan soalan. Okay. So, tajuk kita hari ini adalah tajuk kita hari ini adalah, siapa tahu tajuk kita apa hari ini? Korang dengar tak? Jelas tak suara? Jelas tak suara? Okey Ngam? Okey, nanti nampak Cik Amin tu dah dalam IG Nana, bagi tahu Nana tau. Okay. So, hey, Tim Fatimah. Okay, hari ni tajuk kita adalah di sebalik kepayahan ada kesenangan. So, kalau korang ada soalan nak tanya, korang tanyalah. Sebab Cik Amin ni dia boleh, bolehlah kalau korang nak tanya apa-apa pasal kita punya tajuk hari ni. Di sebalik kepayahan ada kesenangan. So tengok tajuk dia pun dah tahu kan. Maksudnya hikmah yang tersembunyi di sebalik segala apa yang kita alami. Okay? Alright. Apa-apa pun kita mulakan dengan bismillah. InsyaAllah semoga malam ini memberikan manfaat kepada semua yang mendengar. Okay? Waalaikumsalam. Okay, so kalau korang... Hai Azril. Apa khabar? Terima kasih sebab singgah dekat IG Live Nana. Terima kasih. Okay ke? Alright, terang muka, lighting semua okay? Menu hari ni Nana masak nasi goreng je sebab makin lama dah makin habis stok, dah belum sempat nak beli lagi, tapi insyaAllah. Cik Amin dah request dah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya ke? Terima kasih Azril. Okey, kita dah ada Cik Amin. Hai, Assalamualaikum. Hai Nana. Waalaikumsalam Nana. Cik Amin okey? Khabar semua? Itulah, peti sejuk dah longgar dah pintu dia. Oh, dah longgar dah. Maknanya makin kembang ke tak? Agak kembang lah. Alah, tak adalah, maintain je. Nana sihat? Alhamdulillah, sihat. Tahniah Nana, usaha yang baik ni. Semalam live dengan Syam Surbat ya? Ya. Cakap nogoi lah Cakap nogoi lah. Tapi lain tak apa okey awal-awal tu. Oh ya ke? Ni lain okey ni? Lain semua okey kan? Semua okey tak? Tak ada yang bergema ke? Tak ada kan? Waalaikumsalam Wani. Okay, Cik Amin ni sebenarnya dah lama nak kenal Cik Amin. Sebab Betul. Cik Amin yang selalu dalam kelas Usra Fitrah dulu bersama dengan artis yang lain. Allah Akbar. Nana ingat lagi ya? Ingat. Allah, taruh lah. Alah, ngada-ngada lah. Tapi untuk makluman semua orang kan yang sedang tengok live ni, Nana antara masa tu Usra Fitrah tak ramai lagi. Sekarang ni ramai Usra Fitrah. Sekarang masa tu Yat Hamzah, Irma, Eliza, Teh Syuhaida. Lepas tu ada seorang duk ujung meja tu dengan anak dia tengah main Galaxy Tab, nama dia Siti Nadiana. Duduk ujung-ujung je sebab dulu Nana macam malu dah sikit, segan lah. Kan? Allah, tak apa. Malu tu sebahagian daripada iman. Okeylah, Alhamdulillah. Tak sangkalah kita berkawan tu sampai sekarang kan, Cik Amin? Alhamdulillah. Dia gini, sebab persahabatan yang berlandaskan agama, dia akan disusuli dengan keikhlasan. Dan bila adanya keikhlasan dalam persahabatan, dia akan kekal lama insya-Allah. So bila kita susah, kawan kita akan ada. Bila kita senang, memanglah kan.
Kawan yang tak betul, ikhlas, betul. bila kita senang, mengaku member lah. Bila susah je, roy bulu guyup kan. So, macam nak, Ibu buyuk. macam Nana kan, masa Nana susah dulu, ada kawan. So, bila Nana Betul. naik pun, Alhamdulillah masih ada kawan yang Alhamdulillah. setia bersama Nana. So, Bersih kalau lagi yang Nana sama. susah lagi, ada yang bersama, itulah kawan sejati, insyaAllah. Alhamdulillah, insyaAllah. Apa-apa pun Cik Amin, Nana macam distract lah dengan Iron Man kat belakang tu. Oh, Inilah banyak. Rai, tengok. Ada Iron Man banyak. hai Ryan. Wah. Ryan. Dia tak dengar. Banyak je. Cik Amin memang Dah suka besar. kumpul lah. Itu apa, hobi yang tak tertunai masa budak-budak. So, Oh. terlaksana masa dewasa lah. Tapi Iron Man dah tak ada, dah mati dalam Avenger yang latest macam mana? Ni hidup ni. Cik Amin lah yang ganti kan? Pandai Ryan. Dengar Okay, Ada Cik Amin. Ya, saya Nana. Apa ni, kita punya tajuk hari ni apa tu? Cik Amin tahu kan? Di sebalik kepayahan ada kesenangan. Jadi apa yang Cik Amin boleh huraikan lah daripada tajuk tu? Sebab gini, kenapa saya pilih tajuk tu? Sebab sekarang ni satu negara tengah mengalami kesusahan. Ya, betul. Kalau kita tengok data pun, Malaysia ni antara tertinggi di Asia dan juga antara tertinggi di dunia dari segi penambahan orang yang dijangkiti COVID-19. Betul? So, dan sekarang ni, macam saya Nana tak tahu macam mana lah. Macam saya, bisnes saya down Nana. Seriously down. Kan? Saya ada staff 8 orang. Saya bolehlah dengan sedikit simpanan company yang ada. Ni apa ni, Ibu Li Cinta. Waalaikumsalam. Dia marah kita tak jawab. Waalaikumsalam Kak Luna ni. Korang bagi je komen, tak apa. It's okay. Nanti kita orang baca. InsyaAllah. So, nak bagi tahu, nak kena tanggung 8 orang staff sebab kerajaan tak bagi kita potong gaji ke separuh gaji, tak Ya, bagi. betul. So, kita kena bagi gaji penuh. Masalahnya, nak bayar macam mana? Duit tak masuk. Kan? Untuk tak kan? Ya, betul. Kita dah 2-3 tahun ni, bisnes ni cukup makan je. Cukup makan, bayar sewa, bayar kereta, bayar gaji sendiri, bayar gaji staff. So, bila jadi macam ni, simpanan tak banyak. So, saya bolehlah nak bayar gaji staff untuk 2 bulan. Lepas 2 bulan ni, mati. Ya. Pening. Ya, Nana rasa bukan Cik Amin je. Semua orang Nana. macam tu kan. So semua orang sekarang ni tengah susah. So Betul. sebab tu saya pilih soalan, sebab tu saya pilih tajuk untuk semua orang belajar malam ni. Di sebalik kepayahan ada kesenangan. Itu Betul. tujuan saya pilih tajuk tu malam ni. So korang kalau ada nak tanya soalan tentang kepayahan kan, kesusahan dalam hidup, tanyalah. Mana yang saya boleh jawab, saya jawab. Nanti saya tak jawab. Korang nak tanya apa? Okey, ni Nana bagi soalan yang orang tanya lah. Cik Amin Okey, baca Nana silakan. Dan kalau Nana nak tanya pun tanyalah Nana. Macam mana Nana tak usah tanya soalan kat saya. Okey, nah. Nampak tak? Cik Amin nampak? Macam mana kita nak hadap orang yang selalu cari salah kita? Kadang-kadang penat sangat dengan orang macam ni. Okey, Aina Sofia. Okey, dia gini. Aina Sofia. Dalam hidup kita ni, ada benda dalam kawalan kita, ada benda di luar kawalan kita. Kan? So, orang beriman, orang yang berjaya, dia fokus benda dalam kawalan kita. Dia tak fokus benda luar kawalan. Contoh. Kita boleh kawal tak orang kecam kita? Tak boleh. Kan? Orang kecam Nana, orang gosip Nana. Ya. Kan? Kita tak boleh kawal mulut orang, betul tak? Betul. Paling tinggi pun kita boleh block dia. Itu je lah yang termampu. Itu pun dia buat akaun lain pula. Faham tak? So, Dia kita kecam tak boleh lagi. kawal. Dia kecam lagi. Dia buat akaun lain pula. Kita tak boleh kawal mulut orang. Sebab itu benda di luar kawalan. Kan? Macam saya dulu, masa saya sekolah, masa saya form 3, saya lemah matematik tahu Nana. Sampai saya pernah kena Sama maki kita. kat cikgu. Sama.
Cikgu saya marah, dia maki saya. Dia kata, Mung ni Aming lebih bodoh daripada lembu. Hok paling bodoh dalam dunia. Oh yo, mak. Tepek dia bagi. Lembu tu, memang stepek lembu tu bodoh dah. Ada lembu hok paling bodoh. Ada lembu hok paling bodoh dalam dunia. Saya lagi bodoh, kan? La ilaha So, illallah. masa tu saya ada pilihan. Sama ada mengaku memang saya bodoh sungguh. Kan? Ataupun maki balik kat cikgu, which is tak berkat. Ataupun pindah sekolah, tak selesai masalah. Ataupun saya terima apa kata-kata cikgu tu sebagai cabaran, sebagai motivasi diri untuk buktikan dia salah. Alhamdulillah, tahun tu buat pertama kali budak kelas hujung, saya masa tu kelas hujung Nana, kelas paling bodoh sekali. Betul apa jadi? Apa yang berlaku ialah telah berlaku sejarah buat pertama kali budak kelas hujung dapat 8A 1B dalam PMR masa tu. Masa tu PT3 tak ada lagi. Dan antara subjek sebalik A ialah matematik. Kan? Okey, poinnya ialah orang yang mengata kat kita, kita tak boleh kawal mulut dia. Kan? Betul. Kita tak boleh kawal. Tapi apa kita boleh kawal? Macam mana respon kita. Sebab dah nak maki dia balik, macam kalau kita maki dia balik, kita akan jadi sama macam dia. Kan? Sama macam dia. Ataupun tak payah jawab apa-apa, buktikan dengan tindakan. So, orang Kelantan kata buat bodoh. Buat bodoh. Maksudnya, buat bodoh. Buat tak tahu. Buat dono pula. Tahu. Jangan layan. Sebab makin kita layan orang yang buat hampir kat kita, makin seronok dia. Macam Nana, bila orang kecam Nana jawab kan? Dia seronok Nana. Dia seronok kan? Dia seronok sebab apa? Nana yang ada berjuta followers, respon apa yang dia cakap, kan? Apa dia kata, so dia pun famous. Bila dia famous, dia lagi nak kecam. So, apa yang kita perlu buat? Ialah fokus pada respon kita, jangan layan dia. Kalau dia tuduh kita macam-macam, buktikan yang dia salah. Lama-lama dia akan diam dengan sendiri. Maknanya kita sendiri ada choice nak pilih yang mana. Everybody have a choice, Nana. Okay, faham. Betul kata Najwa Azmi, buat bodoh. Okay, buat bodoh je lah. Kalau buat bodoh je. Cik Amin Kelantan kan? Bukan Terengganu Kelantan. Kelantan lah. Okay. So, harap terjawab soalan tu ya. Ya, terjawab. Alhamdulillah. Nana pun ada dugaan-dugaan yang macam ni kan. Orang duk kecam-kecam Nana ke apa ke kan. Tapi macam Cik Amin cakap lah. Nana selama ni senyap je. Mana yang kritik kita ambil sebagai nasihat untuk kita betulkan diri. Betul. Dan kalau Nabi punya cara lagi legend. Nabi kena kecam oleh penduduk Taif, kena baling batu lagi sampai berdarah Nabi, sampai dikatakan ada riwayat hadis selipar Nabi bertakung dengan darah Nabi. Allah. Teruknya cedera Nabi. Tapi Nabi tak maki dia balik. Nabi siap doa lagi semoga mereka diberikan hidayah. Malaikat siap tawarkan diri untuk terbalikkan bumi untuk menghancurkan manusia Taif ni. Tapi Nabi kata jangan sebab mungkin dia tak tahu. Maknanya betapa legend Nabi, Nabi tak maki balik. Nabi doa pula bagi mereka dapat hidayah. Dan lama-lama lepas tu penduduk Taif ramai-ramai masuk Islam. Masya-Allah. Memang Nabi memang contoh terbaik untuk kita lah. Memang champion lah. Betul, champion lah. Okey. Jadi, Cik Amin. Soalan seterusnya. Nanya soalan. Okey, pandangan Cik Amin melihat tajuk ni lah dari segi perspektif agama. Berkenaan dengan kita punya tajuk ni lah. Okey. Dari segi agama, dalam Quran, Allah Ta'ala pernah sebut ada satu surah, iaitu Al-Insyirah. Ayat tu alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Ayat tu panjang sampailah inna ma'al usri yusra. Dan Allah sambung lagi fa inna ma'al usri yusra. Kan maksudnya sesungguhnya pada setiap kesusahan itu ada kesenangan. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kepayahan itu ada kesenangan. Jadi nak sebut bahawa agama ajar kita bila kita diuji oleh Allah ada beberapa sebab.
Pertama, kerana Allah sayang kita. Betul. Kedua, Allah nak uji iman kita. Kan? Ketiga, Allah nak tingkatkan darjat kita. So, bila kita diuji oleh Allah, kan, kita kena anggap bahawa ujian itu adalah tanda Allah sayang kita, tanda Allah nak tingkatkan iman kita, tanda Allah nak tingkatkan darjat kita. Barulah kita akan rasa leganya bila kita diuji. Betul. So, betul, kepayahan betul. bukanlah satu bala, tapi kepayahan kalau kita menggunakan cara pemikiran yang betul ikut agama, sebenarnya kepayahan ataupun cobaan itu adalah ujian daripada Allah SWT. Jadi kita lebih tenang lah bila fikir macam tu kan. Betul? Macam sekarang kan, COVID-19, bila berlaku COVID-19 kan, ramai orang mula insaf kan. Ramai orang yang selama ni tak ada masa untuk contohnya bersama keluarga kat rumah, sekarang dah ada terlebih masa. Kan? Macam saya bila duduk rumah, kan? Macam saya bila duduk rumah, baru saya nampak banyaknya lampu yang dah rosak. Saya tak baiki kan. Dekat banyaknya habuk kat koleksi mainan yang saya dah lama tak laku. Kan? Betul lah tu Cik Amin. Macam Nana lah juga. Betul. Banyaknya buku tak terbaca kan. Jadi kita ada banyak masa. Betul Nana. Dulu orang duk kata orang yang pakai niqab kan. Sekarang ni semua pakai tutup muka. Betul tak kan? Kan? Betul. So, ujian ini sebenarnya adalah satu hantukan untuk kita menginsafi bahawa selama ni banyak benda yang kita leka sebenarnya. Kan? Tuhan baru uji dengan virus tau. Tuhan tak uji lagi dengan Dajjal, Tuhan tak uji lagi dengan turunnya yang Ajuj Ma'juj. Kan? Tuhan tak uji lagi dengan apa Dabbatul Ard. Macam hari ni Al-Qari'ah petang tadi kita bincang tentang salah satu tanda kiamat Nana, ialah suatu hari nanti Allah Taala memberitahu Nabi Muhammad SAW beritahu ada hadis akan ada seorang yang seorang daripada golongan disebut sebagai Azu Suwaiqatain, dia akan menghancurkan Kaabah. Dan bila dia hancurkan Kaabah, itu juga antara tanda kiamat. Sekarang ni dengan COVID-19 kan dah tutup Mekah, betul tak? Dan dikatakan ada berita haji pun kemungkinan besar tak boleh buat tahun ni. Itu kita dah kalut satu dunia. Belum lagi berlaku tanda kiamat macam mana. So COVID-19 ni sebagai satu peringatan sebelum datang akhir zaman, tanda-tanda kiamat, insaflah. Kan? Insaf itu untuk saya juga. Untuk Nana lah juga. Betul. Allahu Akbar. InsyaAllah. Okey. Sekejap, ada soalan lagi untuk Cik Amin. Cik Amin baca-bacalah komen tu Banyak. Ada Allahu Akbar, ada Ya Allah. Kan? Okey. Sekejap. Kita ada soalan daripada ni Okey, ini. Okey. Apa doa yang boleh kita baca terutamanya di waktu macam sekarang kan? Okey, ada banyak doa. Antaranya Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Doa ni boleh cari dalam Wirid Al-Ma'thurat. Ada lagi satu doa yang ringkas sedikit. Ada dalam doa ni sebenarnya untuk mengelak daripada penyakit. Doa ni doa ni berbunyi Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung daripadamu, minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada sebarang penyakit belang. Disebut dalam hadis ni penyakit belang ataupun penyakit gila ataupun penyakit kusta ataupun daripada sebarang penyakit yang buruk dan mengerikan. So doa ni kita boleh doa beramai-ramai. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sebarang penyakit belang, penyakit gila, penyakit kusta dan segala penyakit yang buruk dan mengerikan selainnya. Amin ya rabbal alamin. Amin.
Doa ni Jadi insya-Allah. jadi baca waktu pagi lah, pagi Doa ni, berapa kali. doa tu setiap kali kita ada peluang doa. Macam wirid al-maksurat tu, kita boleh baca wirid al-maksurat lepas subuh sekali, lepas maghrib sekali. Sebab apa? Bila kita baca wirid al-maksurat pagi, kita akan dilindungi daripada pagi sampai petang. Dan bila kita baca maghrib, kita akan dilindungi daripada maghrib sampai subuh. Hebatnya wirid al-maksurat. Seramanya dah komplit lah, semua ada kan? Semua ada. Doa tu pun ada dalam al-maksurat. Betul. Kan? Tepat sekali Nana. Pandai. Nana, ada Okay, orang tanya Nana. Ada orang tanya, sebab saya kena jawab juga tentang kalau dosa besar kalau tak sembahyang Jumaat 3 kali. Tolong jawab. Dia gini. Dia dalam hukum Islam, dia ada hukum yang umum dan dia ada pengecualian kepada hukum umum tu. Contoh. Kita haram makan babi. Hurimat alaikumul maitata hurimat alaikum. Kita diharamkan untuk ayat tu, hurimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Kita diharamkan makan khinzir. Tetapi ada keadaan tertentu bila darurat. Maksud darurat ni dah tak ada lah makanan lain. Kalau tak makan, kita akan mati dengan saudara mara kita pun akan mudarat. Tiba-tiba babi lalu, kan? Masa tu tak ada dah makanan lain. Tak ada dah makanan lain. Kan? Daun ke apa, semua tak ada, kan? Jadi, babi je ada. Masa tu, babi dibolehkan. Tapi dibolehkan sekadarnya lah. Janganlah bila makan, sedap pula. Sedap pula. Dia cari pula lagi babi lain. Allahu Akbar. Dia buat pula babi masak 3 rasa. Tak boleh lah. Betul juga kan. Melampau pula macam makan lagi pula dia buat kan. Sama juga dalam kes sembahyang Jumaat kan. Kena ingat Islam ni agama yang tidak mementingkan diri sendiri. Agama tak ajar kita untuk pentingkan diri sendiri, kan? So dalam kes sembahyang Jumaat, memang sembahyang Jumaat wajib, kan? Tetapi bila ada darurat di mana kita pergi, di mana sembahyang Jumaat ni dia bukan jarak 1 meter dah. Dia memang dekat. Betul. Betul. Betul kan? Akan ada risiko berjangkit. Bila berjangkit, makin lama makin merebak, makin lama makin merebak. Akhir sekali, orang kata apa? Orang akan tuduh pula, Islam lah punca tersebarnya COVID-19. Kenapa? Sembahyang Jumaat. Faham. Akhirnya, fitnah pada agama. Kan? So, pemerintah kita, khususnya Menteri Agama, khususnya Mufti, Majlis Fatwa, membuat keputusan, sembahyang Jumaat tidak wajib buat sementara. Buat sementara. Jangan pula bila dah selesai COVID-19, seronok pula tak sembahyang Jumaat. Makin jadi ni pula, setiap minggu pula tak datang Dah biasa lah macam tu kan. Cuma yang saya hairan Nana, ramai yang duk kata kenapa tak boleh sembahyang Jumaat? Kenapa tak boleh sembahyang Jumaat? Yang dia duk kata tak boleh sembahyang Jumaat, yang 5 waktu pun tak buat. Tak boleh macam tu. Kan. So sembahyang Jumaat tu wajib. Tapi tak bererti sembahyang Jumaat dah tak wajib. Maka sembahyang 5 waktu tak wajib juga. Tak ada. Sembahyang 5 waktu memang tetap wajib di mana saja kita berada. Okey, baiklah. Jelas ya semua ya. Peace ya. Peace ya. Nana memang duduk rumah Nana? Duduk rumah lah Cik Amin. Buat show kat rumah? Buat show kat rumah, bergaduh dengan Ryan. Lepas tu pulang alik lah, nak buat apa lagi. Semua dah cuci kan. Alhamdulillah. Dah bersih dah, tak ada habuk langsung lah. Dah tak ada kerja kan? Tak ada kerja dah. Nasib Segala baiklah habuk. ada IG live malam-malam ni kan. Alhamdulillah. Okey. Yang Cik seterusnya. Amin. Ni soalan Nana. Okey, soalan Nana. Okey. Macam mana cara untuk kita bangkit semula setelah jatuh yang menyebabkan kita sangat down dan putus asa? Okey. Sebelum tu ada kata betul ke corona ni dah bahasa Arab bermaksud berhubung ataupun berterusan. Kif tu bermaksud berhenti. Memang betul maksud tu berhenti. Corona. Tapi dalam cuma dalam kes sekarang ni bukan lagi masuk untuk kita bincang pasal terma kan.
ada lagi utama yang kita kena bincang sekarang. Duduk Betul. rumah. Duduk rumah jangan keluar. Jangan Allahu Akbar. tubik. Aduh. Dengan tubik keluar. Tubik keluar lah kan? Tubik keluar. Okey, soalan Nana tadi macam mana nak bangkit? Okey. Nak bangkit balik. Macam mana nak bangkit balik? Okey, ada beberapa pepatah. Ada beberapa pepatah Inggeris sebut kan, in the middle of difficulty lies opportunity. Ini kata Albert Einstein. Dia kata, in the middle of difficulty lies opportunity. Di sebalik kepayahan adanya peluang. Di sebalik kesusahan adanya peluang. So, bila kita jatuh, bila kita gagal, bila kita tak berjaya buat sesuatu kan, pertama kita kena anggap bahawa kepayahan itu sebenarnya adalah satu pengajaran baru untuk kita. Dalam hidup ni, yes, kita boleh cari ilmu dalam kelas, dalam kuliah, dalam dengar ceramah. Ada satu lagi guru yang lebih mahal yang tak dapat dekat kelas, tak dapat dekat kuliah. Apa dia? Pengalaman. Betul. Pengalaman adalah guru yang paling powerful. Paling powerful. Dan salah satu pengalaman yang paling powerful adalah kegagalan, kejatuhan. Betul. Nana, saya pernah difitnah di sebuah stesen TV dulu oleh seorang kawan yang saya anggap sahabat, dan dia adalah seorang ustaz, dan dia jumpa saya, dia bagi salam, Assalamualaikum sahabat, peluk lagi kan. Tapi dalam diam-diam dia fitnah macam-macam kat saya. Dia mengata macam-macam kat saya kan. Saya nak bagi tahu, bila saya berhadapan dengan situasi itu, saya pernah satu ketika saya tak live, saya tak muncul TV berbulan-bulan. Sebab fitnah dia ni lah. Sebab fitnah orang tu, ustaz. Tetapi satu benda yang saya kena bagi tahu, saya bersyukur dengan apa yang berlaku tu. Sebab kerana apa yang berlaku itulah saya dapat tawaran jadi pengacara ke Astro Oasis. Wow, alhamdulillah. Daripada situ saya mengacara Salam Duha, lepas tu juri ceria Aista, and then pengacara Tazkirah Malam Jumaat. Masya-Allah, back to back lah. Mingguan Wanita, back to back. Pengacara Mingguan Wanita, pengacara curhat, and then Tazkirah Malam Jumaat. 3 tahun berturut-turut tercalon untuk top 5 bagi anugerah program meletup. Anugerah meletup ya. Alhamdulillah. Hikmah Allah. Hikmah dia. Bila kita jatuh. Dan kata Steve Jobs, pengasas Apple, dia kata dua benda yang dia paling bersyukur berlaku dalam hidup ialah, pertama bila dia pecat oleh syarikat dia sendiri iaitu Apple. Kedua bila dia disahkan ada penyakit kanser. Oh, dia ada penyakit kanser. Dia mati sebab kanser. Untuk makluman Nana, bila dia kembali ke Apple, bila dia dipecat oleh Apple, dia buat 2 syarikat. Dia buat syarikat Next, dia buat syarikat Pixar. Syarikat Next ni syarikat Ustaz Aslin. Ustaz Aslin. Thank you Ustaz Aslin singgah kat sini. Wah, Ustaz Aslin kan. Nanti kita live pula dengan Ustaz Aslin Ya, benar. Ni bila Steve Jobs dipecat oleh Apple, dia buat 2 syarikat. Satu syarikat Next, syarikat komputer, yang kedua syarikat Pixar. Nana pernah tengok tak Finding Nemo, Toy Story? Pernah. Syarikat Pixar yang antara salah seorang pengasasnya ialah Steve Jobs. Okay. Dan dia buat tu lepas dia dipecat oleh Apple. Wow. Okay, faham. Dan bila Apple diambang bankrupt, tahu tak Apple buat apa? Apple jemput balik Steve Jobs kembali ke Apple sebagai CEO. Mula-mula pemangku CEO, lepas tu jadi CEO, dan antara benda yang Steve Jobs buat bila dia kembali ke Apple, dia pecat semua orang yang pecat dia dulu. Dia pecat balik, lepas tu dia ambil orang lain lah. And then masa dia kembali ke Apple tu lah, masa tu lah dia datang idea buat iPod, iPhone, iPad. Yang lepas tu Apple bangkit dan hebat macam sekarang. Kenapa?
hikmah dia pernah jatuh ketika dia pecah oleh Apple dulu. Poinnya ialah bila kita jatuhkan Nana kan, macam Nana kan betul. pernah sunyi sekejap dalam industri kan. Betul. Rupa-rupanya hikmahnya ialah Nana dapat ilmu baru, kawan-kawan baru, Yes. berhijrah. Alhamdulillah. So Betul. semua tu Nana dapat bangkit semula lagi dahsyat pada Nana dulu. Alhamdulillah, betul. Alhamdulillah. Sebab kebanyakan Nana pun ada dengar macam kebanyakan orang yang berjaya sekarang ni sebenarnya dia pernah jatuh yang lebih teruk, lebih banyak Teruk sebenarnya. Nana, teruk kan. Kan? Tak ada orang yang berjaya yang tak pernah gagal. Ni apa nama, Tan Sri Said Mukhtar Al-Bukhari kata, ramai orang yang hanya melihat bisnes saya yang berjaya. Tapi tak ramai orang yang perasan bisnes saya yang bankrupt yang lebih banyak daripada bisnes yang berjaya. Betul. Maknanya dia keep macam sentiasa berusaha kan? Di sebalik kepayahan ada kesenangan. Itulah tajuk dia hari ni. Itulah tajuk dia kan. Kita duk konak-konak. Yang tu lah. Yang tu lah. Macam fans sana tengah tengok sekarang kan. Semua ada ujian dalam hidup kan. Betul. Tapi bila kita berhadapan dengan ujian hidup, kita kena ingat dalam kita jatuh tu, cuba cari apa pengajaran dia kan. Muhasabah diri kan. So itu semua penting. Oh, ada soalan seterusnya. Betul ke? Ada. Betul ke kita mesti sentiasa positif? Betul ke Cik Amin? Maksudnya macam positif tu adakah penyebab kita macam yelah kadang-kadang perasaan negative thoughts ni banyak kan? Adakah dalam situasi yang kita tengah negatif ni, adakah kita macam tak ada apa-apa lah, okey tak ada apa-apa lah. Tapi macam benda tu yang akan terjadi kalau kita fikir negatif. Nana ingat tak dulu kita ada lagu apa? Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampiri melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Betul. Kenapa tu? Engkau nak apa kau lakukan. Lepas tu? Terkandung dalam pemikiran. Berfikir boleh melakukan. Fikirkan boleh. Ya betul. Ada. Lagu tu sebenarnya very powerful. Dia nak sebut apa yang kita fikir, itu kita buat. Apa kita fikir menentukan apa kita rasa, apa kita rasa menentukan apa kita buat. Contoh bila saya buat, saya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba sayu kan? Sebab apa sayu? Kita teringat arwah nenek kita, teringat kampung. Nak pula raya tahun ni makin sedih. Negeri Sembilan pun Menteri Besar dah umumkan tak ada bazar Ramadan kan? Kan? Betul. Sedih kan? Sebab bila kita membayangkan benda yang sedih, emosi kita sedih, maka apa kita buat pun sedih. Apa kita fikir menentukan apa kita rasa menentukan apa kita buat. Contoh. Okey, saya nak tanya Nana, mana nak ambil contoh? Okey. Nana cuba cari ada berapa objek berwarna kuning? 1, 2, 3, 4. Okey. 4 kot. Soalan saya. Okey, soalan saya, ada berapa objek berwarna hitam? Berapa objek? Baju berwarna hitam. Tak dalam buku tadi. Mana ada? Tak dia ada warna lah. hitam. Mana ada? Tak ada. Ni line hitam. Oh, tak ada. Okey, ada berapa objek berwarna merun? Merun. 2? Nana belasah ke Nana confident? Nana nampak tadi. Nampak kan? Sebenarnya banyak. 1, 2, 3. Tapi kenapa yelah. Nana tak perasan? Sebab Nana fokus warna kuning. Bila Nana fokus warna kuning, itu yang Nana dapat. Nampak tak? So, sampai Nana pun tak perasan ada warna merun. Nampak tak? Sama juga hidup kita. Bila kita duk fokus yang negatif je, so apa kita dapat? Negatif lah dapatnya. Kan? Tapi kalau kita fokus yang positif, lama-lama kita akan dapat yang positif. Contoh. Nana masa mula-mula nyanyi dulu kan. Mula-mula start,
kan Nana kan macam boleh ke, betul tak? Betul, betul. Nana selalu rasa macam tu. Boleh ke, betul. Tapi bila dah biasa, bila uh, dah mula dapat support semua kan, benda tu dah tak banyak datang kan? Betul, Dan Nana boleh nyanyi dengan mudah je sekarang, betul tak? betul. Sebab Nana melihat yang positif je sekarang. Alah, Patutlah. macam yang dok tengok live sekarang kan. Ada pernah tak bila tiba-tiba lecturer ke bos ke suruh jadi MC ke bagi ucapan kita macam tak boleh. Tak boleh, takut. Apa yang akan Sebab berlaku? Dia akan tak boleh. Sebab dia kata takkan tak boleh lah. Sebab mungkin dia fokus benda yang orang kata negatif. apalah, orang kata apalah kan macam tu. Yes. Negatif. Tapi kalau dia kata aku boleh, dia akan cuba sampai boleh. Orang Kelantan kata tebeng. Apa pula tu? Ni sabar. Hok sabar. Tebeng ni. Tebeng. 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 Maknanya sabar. Tu sabar. Tebeng buat juga. Okay. Contoh Nana pernah dengar orang Kelantan cakap bahasa Inggeris? Jarang lah. Kalau dia speaking, macam mana bunyinya? Tak tahu macam mana. Bunyi hudu gila. What is your name? Where do you live? I don't know what it's about. Kan? Betul. Ni kebetulan please pray for me and all KKM staff untuk sentiasa kuat mental dan fizikal dalam peperangan. Untuk pengetahuan semua staff KKM, Nana, Heliza, ramailah yang buat ucapan kepada semua frontliners untuk stay strong. Alright? Uzaimi tanya, Amit Idris Training Consultant dah tukar jadi Academy Magnet Success. Saja nak jawab soalan. Kiranya Cik Amin ni sebenarnya dia ada banyak buku tau. Dia ada buku untuk Cik Amin untuk motivasi kalau korang untuk motivasi business down ke apa ke kan. Betul. Saya ada buat buku tentang stres untuk sukses. Buku tentang apa lagi, tentang komunikasi bisnes, magnet diri dan sebagainya. Tapi tak boleh lawan Nana lah, dapat anugerah buku negara. Alhamdulillah, tak adalah Cik Amin. Itu Tahniah, buku Nana. autobiografi. Saya tumpang gembira, Nana. Serius. Terima kasih. Alhamdulillah. Mana yang boleh dijadikan manfaat tu kita buatlah. InsyaAllah. InsyaAllah. Apapun kita kena, semua yang tengah tengok ni kan, doakan kepada semua frontliners stay strong. Kan? Betul. Stay strong. Dan sekarang kita ni, pula buka rumah. ayam merah superhero kan? Duduk rumah. Duduk rumah. All duduk rumah ya. Sekarang ni Iron Man pun tak boleh jadi superhero. Superhero sekarang ni frontliners. Betul. Frontliners yang superhero kita sekarang ni. Ya, betul. Tak apalah kalau macam korang boring ke kat rumah tu kan. Tukar je lah baju banyak kali kan. Tukar banyak kali. Dah tak ada baju, kita basuh lah baju tu balik. Banyak kerja boleh buat tu. Berlambak kan. Okay, sekejap. Okay, seterusnya. Apa ni? Seterusnya ada apa-apa soalan you all? Nak kenalkan ini anak kecil saya. Syahkam. Mana? Tak pakai tudung. Dia segan. Dia tak pakai tudung. Bagusnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Daripada kecil dah ada rasa malu. Zulhuzaimi? Alhamdulillah. Ya, betul. Zulhuzaimi Zulhuzaimi wardrobe TV Al-Hijrah. Ingatkan pelakon tu. Dia lagi power. Tukar baju banyak kali, mak marah. Mak marah. Aduh, Nana tukar baju banyak kali kan Nana? Ya, tukar baju banyak kali. Dah tak tahu nak basuh apa, kita kenalah ada baju nak ni kan, basuh. Supaya ada baju untuk dibasuh. Betul juga kan? Betul. Okey, Cik Amin. Okey, Nana nak tanya. Soalan seterusnya. Apa pendapat Cik Amin tentang masalah depression yang dialami oleh setengah orang akibat kepayahan kita sekarang? Okey. Pertama, depression ni bukan bidang saya lah. Sebab depression ni biasanya kita akan jumpa
Even depression ni jumpa kaunselor pun tak boleh. Depression ni Tak kena boleh. jumpa psychiatrist. Psychiatrist. Sebab manusia ni dia ada tension, dia ada stress, dia ada Tension, depression. stress. Dia ada depression. Oh. Depression ni dia stress yang beyond explanation. So sebab tu biasanya depression ni kita tak boleh jumpa kaunselor. Depression ni kena jumpa psychiatrist. Cuma just sebagai sedikit tip lah untuk orang yang depressed ni. Dia kena ingat macam ni, ada satu pepatah Arab sebut al-bala idza amma khafa. Kepayahan bila maksudnya? ditimpa ramai-ramai dia jadi senang. Dia jadi ringan. Maksudnya? Oh, Contoh dia kena share dengan orang. Dia kena cari orang untuk dia share. Dia kena cari orang untuk bercerita. Dan orang pula bila ada member yang depressed untuk share cerita dia, jangan pula dia tak nak dengar. Dengarlah. Dengar dengan penuh empathy, kan. Dia, kenapa saya kata kepayahan bila kita share bersama dia akan jadi ringan. Dia contoh Nana pernah tak bila exam dapat E, tengok member result tak cantik kan, tengok member sebelah A, member sebelah lagi A gak, yang depan A plus, yang sekali ponteng kita pun dapat A. Rasa sakit hati tak? Sakit. Rasa bodoh berganda-ganda, betul tak? Maksudnya tak bergunanya aku. Kan? Tapi kalau kita dapat E, tengok member sebelah E juga. Tengok member sebelah pun E juga. E plus. Yang depan, E plus kan? Yang depan pun F, yang belakang pun E. Kita rasa kurang sikit kita bodoh sebab rasa macam sama je kita. Sebab bodoh beramai-ramai. Tak, saya nak sebut bila kepayahan kita share bersama-sama kan, yang berat tu jadi ringan. Sebab tu perlunya kawan untuk kita share cerita. Kita perlu kawan untuk kita kongsi. So kepada kawan-kawan yang ada depression kan, cari kawan untuk berkongsi cerita. And the best thing, balik pada tadilah, kita jumpa psychiatrist untuk kita berkongsi cerita. Betul. Okay. Seterusnya, banyak pula yang komen E plus Apa tu E plus? Kan Nana sebut tadi dapat result E plus. Nana bercakap je kan. Okay. Soalan, apa lagi soalan kau nak tanya ni? Okay, soalan dia seterusnya Cik Amin. Macam mana kita nak tingkatkan keyakinan diri kita ni, Cik Amin? Okay. Dia macam ni Nana. Benda, saya selalu dengar apa yang Prof Mahya sebut, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kan? Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kan? Mana yang kita salah, betulkan. Dan bila kita dah betulkan, biasakan yang betul tu. Okay, saya hurai sikit lagi. Ingat cerita yang saya sebut pasal cakap Kelantan tadi kan? Cakap Kelantan, betul? Okay. Masa saya mula-mula masuk UIA Matrik dulu, saya sentiasa diketawakan oleh kawan-kawan UIA tau. Sebab UIA ni kan dia belajar 2 bahasa je. Sama ada dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Arab. So setiap kali saya buat presentation, kan, saya akan menjadi bahan ketawa. Sebab Cik Amin punya ni lah, slang lah. Saya punya slang tu memang Kelantan habis lah. Today I want to present about teruk lah. Sampai hari ni ke dah okey? Now Alhamdulillah kan. Tapi apa saya buat, saya selalu praktis bahasa Inggeris. Walaupun orang gelak, saya cakap je. Walaupun orang gelak, saya cakap, saya praktis. Saya cakap, saya praktis. Yang saya sebut ought terbang, ini juga formula dia. Orang gelak, terbang, cakap juga. Orang gelak, terbang, cakap juga. Lama-lama, Alhamdulillah, now speaking in English is no more problem to me. You can hear I speak in Kelantan, no more. So maknanya practice makes perfect lah. Untuk Correct, kita menambahkan Nana. keyakinan kita. Allah, Nana ingat tak masa first time Nana type komputer dulu? Ingat? Macam memang mana? Hauk lah. tak. Hauk lah. Tak. Hauk. Betul. Tu,
Lepas tu termenung seminit. Orang tanya, kau dah kenapa termenung? Tak jumpa huruf R. Betul. Betul lah. Tapi sekarang ada orang yang boleh type, tak tengok pun. Sebab apa? Sebab dia hari-hari buat benda yang sama. Dah selalu buat. Nampak tak? Sama juga Nana. Kan? Nana ingat tak masa Nana host Gema Gegar Berganza musim pertama? Ya, ingat. Ya Lebih Allah. hauk daripada hauk, betul tak? Betul. Nasib baik Cik Amin tolong tau. Alhamdulillah. Cik Amin juga jadi, Cik Amin tolong Nana ni, Cik Amin ni stres. Tu satu Nasib bagi. baik. Lepas tu musim kedua kan nampak senang sikit. Betul. Sebab apa? Nana practice Dah and pernah buat. dah pernah buat. So macam mana nak mendapatkan keyakinan? Dia bukan semudah petik jari je. Betul. It's all about practice. Dan pengalaman kalau kita buat sesuatu tak menjadi. Kena kecam, kena maki. Itu juga adalah sebahagian dari praktis sebenarnya. Betul. Sebab Nana ingat satu cerita tu. Macam Beyonce dia nak buat konsert dekat Super Bowl tu. Dia praktis 8 bulan sebelum untuk dapatkan performance yang power. Hanya untuk 10 minit punya performance je. Yang dia dengan Shakira tu kan? Shakira itu pun sama juga. Yang diorang praktis tu untuk dapatkan the perfect movement lah. Kita tengok macam perfect. 8 bulan? 8 bulan buat benda yang sama. Bukan 8 jam, 8 bulan. Bukan. Betul. Ni Beyonce. Beyonce, okey? Bukan BBNU, Beyonce. Betul. Allah Akbar. So practice untuk macam Nana pun macam kalau Nana ada macam AJL ke apa ke kan. Memang Nana practice cikgu Nana praktis setiap hari, maksudnya dalam 2 bulan tu setiap hari waktu yang sama. Maksudnya waktu malam. Dah berapa tahun dalam industri? Nana dalam 20. Still Nana praktis, betul tak? Betul, masih praktis sampai maksudnya, sekarang. pada semua yang bertanya tu kan, macam mana nak dapat confident, kena praktis. Kena praktis. Apa je kita buat, kena praktis. Macam alam, dulu kita duk guna Samsung, tiba-tiba guna iPhone kan? Kan kekok tak confident. Kekok. Tapi bila dah biasa? Betul. Macam Nana mula-mula live IG kan? Macam, apa benda? Macam apa benda ni? IG ni apa? Nana ingat lagi sebenarnya IG Nana ni dibuka oleh Zoe Rahman yang Zoe, buka Nana punya ya IG. Allah. Thank you Zoe. Zoe. Alright. Ada yang gelak pasal type komputer tadi. Kan betul. Mesti korang macam tu kan. Macam lembab kan. Tapi tak apalah. Dia biar kita salah kan, tak apa. Tak apa. Salah tu juga adalah sebahagian dari praktis. Cara kita tegur kawan yang suka menjatuhkan kita. Yang suka menjatuhkan kita dalam diam. Okey. Macam ni Cik Amin dah cakap tadi kan? Pasal kawan Cik Amin tu yang lebih kurang. Betul. Dia lebih kurang sama tadi. It's just macam ni je. Satu lagi yang belakang kita kan. Dia gini. Kalau belakang kita tak boleh nak kawal. Tapi kita ada satu kuasa yang orang tak boleh nak nafi. Namanya kuasa doa. Kuasa doa. Dan apa doa yang Nabi ajar untuk elak daripada kejahatan orang? Doanya. Apa doa dia? Doanya ialah kita tadahkan ramai-ramai. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Amin. Amin. Doa ni kita minta jauh daripada perasaan lembik, sedih, takut, kedekut. Kemudian minta jauh daripada belenggu hutang. Dan di hujung hadis dan di hujung doa ni kita sebut apa? Allahumma inni a'udzubika min hamil hazan, a'udzubika ajal sekarang ajunu. Wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Kita minta jauh daripada belenggu hutang dan juga kejahatan manusia. Bagus doa ni. Kita amalkan selalu doa ni kan? Betul. Doa ni juga dapat menjauhkan kita daripada orang kacau kita melalui sihir. Daripada doa orang ni ada dalam Al-Masurat. Betul Nana. Dalam Masurat ada. 10 markah.
Komplit semua ada. Jadi korang boleh Semua ada. amalkan amal surat tu kan. Dan menariknya doa ni datang daripada hadis yang sahih. Betul. Tapi Nana macam nak kongsi jugalah pasal amal surat ni kan. Masa Nana ada sekali tu pernah juga Nana rasa resah gelisah tau. Tapi bila Nana selalu amalkan amal surat ni kan dia kan semua komplit. Tapi Nana amalkan yang Semua ada. sugro lah, yang pendek lah. Sugro. Panggil segera. Segera yang pendek tu kan. Nana jadikan amalan, Alhamdulillah dia jadi lebih tenang, lebih happy tau. Alhamdulillah. Ya, betul. Alhamdulillah. boleh try Itu lah. kuasa doa kan. Kuasa Bagus doa. Nana. Serius. Tabiat. Alhamdulillah. Okey. Tapi Nana Hebat mana pun, bila nak nyanyi, Nana kalau nyanyi, macam mana nak Nana hilangkan nervous kalau tiba-tiba tengah nervous? Oh, kalau tiba-tiba tengah nervous dia akan hilang dengan sendirinya. Dia macam kadang-kadang kita nervous sebab kita terfikirkan apa yang orang akan expect. Aku je lagi ni kan kalau aku nyanyi tak sedap macam ni kan. Jadi Nana tukarlah. Nana cakap tak apa aku nyanyi sedap kot. Okey. Semua okey. Jangan risau. Kita buat benda dalam teruslah. kawalan kita. Betul. Jangan duk fikir sangat apa orang kata. Lantaklah diorang dia nak cakap apa ke. Nana fikir apa niat Nana. Betul. Sebab tu ada hadis Nana, Nabi larang kita selalu guna kalau. Oh. Nabi larang. Contoh ni, kalau nanti orang kata macam mana? Kalau gagal macam mana? Kalau gini, Kataan tu kalau tak tu. bagus Ada hadis Nabi larang guna kalau. Sebab bila kita asyik guna kalau, kita telah seolah-olah mengingkari qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. So, jangan kalau. Perbaiki dirilah. Betul. Kalau Ada macam ada benda yang tak best berlaku kat kita, maknanya kita tak payah mengeluh, sebenarnya kita doa lah. Macam, ya Allah tolonglah. Betul. Betulkan keadaan ni ke kan. Macam tu. Ada orang tanya macam mana nak cari wirid al-maksurat tu? Berlambak Nana. Di mana-mana kedai yang jual kitab-kitab agama kan. Sebut je al-maksurat. Korang dekat Google pun ada lah. Korang type je. Dia ada slide share tu. Yes, correct. Even apps pun ada. Ni. Yang ni kan? Al-maksurat ni. Slide je. Slide saja. Slide. Free saja. Free saja ya. Baca lah. Yang sugro. Yang pendek. Ada masa. Boleh lah baca panjang kan. Ada hadis Nabi kata bila dah kiamat kalau nampak ada pokok Nabi kata apa? Tanam. Sebagai maksudnya? ikhtiar kita. Nabi nak ajar usaha ikhtiar. Walaupun dah kiamat sekalipun. Ada benih tanaman. Tanam Nabi kata. Betapa Nabi ajar kita untuk berusaha kalau kita nak sesuatu. Jangan duduk saja, lepas tu mengharapkan kebaikan. Memang dok lah. Kan. Betul Cik Amin. Apa nama? Itu ikhtiar lah. Apa nama? Manjada wajada. Siapa yang berusaha dia dapat hasil. Betul. Apakah cara ada yang untuk tambah? menghadapi orang yang negatif? Tambah. Jap. Ni adakah cara? Ni dah. Soalan. Ni soalan ni. Apakah cara Bagus untuk menghadapi orang yang negatif tambah? Dia adalah rakan sendiri. Dia seorang yang tidak serius. Okey. Dia gini. Dalam kita berinteraksi dengan manusia, kan, salah satu kesilapan kita ialah kita nak semua orang fikir macam kita. Macam dalam kes tadi kan. Sebab manusia ni ada bermacam ragam kan. Betul. Dalam kes tadi mungkin orang tu memang jenis lagu tu. Nana pernah jumpa tak apa yang tengah tengok live ni, pernah jumpa tak orang yang jarang serius? Dia buat kelakar. Yang jarang serius. Ada. Sampai tak tahu. Malah kalau dia buat serius. And then kalau dia buat serius, orang gelak lagi ada. Ada jenis orang macam ni. Saya pernah lepak dengan arwah abang kan. Dia serius pun kita gelak. Masya Allah. Mungkin dia happy dalam inside diri dia kot. Macam benda yang dia nak kan? fikir. Betul. So, pertama sekali kita bila berinteraksi dengan sesama manusia kena ingat. Kita jangan fikir semua orang macam kita. Kan?
dia gini, Betul. ada satu buku nama dia Seven Habits of Highly Effective People. 7 tabiat Oh. orang yang berjaya. Salah satunya, seek first to understand, to be understood. Maksudnya? Cuba Maksudnya? cuba untuk memahami, untuk difahami. Cuba untuk memahami, untuk difahami. Untuk difahami. Kalau Ah. saya nak Nana faham saya kena Aha. faham Nana dulu. Betul. Dia macam kalau kita guru, kita nak budak-budak faham kita ajar. Tapi kita Betul. ajar budak-budak macam yang kita faham. Payahlah. Macam mana orang tu nak faham kan? Budak darjah 1. Kita masuk kelas, murid-murid, keadaan ekonomi sekarang berada di dalam anjakan paradigma di mana kadar KDNK negara. Tak kebayang budak Macam tu. mana? Manalah dia nak faham. Okay. Maknanya cikgu tu, dia tak memahami otak budak tu. Lepas tu dia marah bila budak tu tak faham. Betul juga Kan? tu. Kenapa? Macam Ryan ni. Apa? Dia kena cakap ikut cara dia. Betul? Kan? So, dengan budak, ada cara dia. Kan Raya kan? Betul. So, sama juga orang kan. Bila kita berinteraksi dengan orang, kita dah tahu dah dia jenis tak serius. So, mungkin kita kena sama level dengan dia. Betul. Kita betul, kena, betul. ada hadis Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi ditanya, Ayyil a'malul afdal. Apakah amalan paling afdal? Ada sahabat Nabi tanya soalan yang sama. Nabi kata, birrul walidain. Berbuat baik kedua ibu bapa. Ada sahabat lain tanya, soalan yang sama Nana. Soalan Nabi ditanya, Ayyil a'malul afdal. Apakah amalan paling baik? Nabi jawab. Nabi jawab lain pula. Nabi kata, al-jihadu fi sabilillah. Lain pula jawapan Nabi. Lain pula. Soalan sama. Ada soalan lain, ada soalan sama juga. Sahabat lain tanya, ayyina amal afdal. Nabi kata, al-jihadu fi sabilillah, al-imanu billah. Lain, jawapan soalan sama, jawapan lain. Tapi lain-lain. Adakah Nabi bohong? Pertama, mustahil Nabi bohong lah. Betul. Tetapi Nabi jawab ikut keperluan orang yang tanya. Faham. Ada sahabat yang tanya, dia ni penakut. Orang yang tanya tu penakut. Okay. So Nabi jawab, al-jihadu fi sabilillah. Untuk mengatasi penakut dia, Nabi kata, kau kena turun berjihad. Supaya hilang penakut dia. Ada sahabat tanya, sahabat yang tanya, dia ni betulan jenis tak dengar cakap mak bapak. So dia tanya apakah amalan paling baik? Nabi kata birrul walidain, buat baik kepada kedua ibu bapa. Tu memang benda tu dia perlukan. Dia macam tu kan. Sebab apa? Sebab Nabi jawab berdasarkan Nabi tahu keperluan dia. Macam mana Nabi nak tahu? Nabi kena memahami dia. Sama juga kita. Faham. Kan? Bila saya sembang dengan Nana, tak sama macam saya sembang dengan mufti wilayah. Kan? Aduh. Takkanlah saya jumpa Nana kan, Nana, apa asbabun nuzul kepada suratul Baqarah ayat 156? Memang memang tak. Apa? Tak kenalah. So, dalam menjawab soalan yang tadi kan, macam mana nak berhadapan dengan orang tersebut, kita kena kenal dia, faham dia, barulah kita boleh tolong dia. Okey, mudah ya. Kita kena faham seseorang tu dulu. Tapi kadang-kadang tu mencabar juga kan, Cik Min? Betul. Nak faham orang dia ni. Memang nak faham orang memang payah kan. Lepas tu kita bila berkomunikasi dengan orang, kita kena berkawan dengan semua orang. Kena barulah kawan kita semua orang. mudah sikit. Yes, jangan kita pilih-pilih. Macam Nana saya tak ambil sebab Nana layan semua fan Nana. Ada selebriti yang jenis diva. Dia tak layan fan-fan Blushing yang eye. kan. Dia tak layan fan-fan yang bawah-bawah ni, dia layan fan-fan yang high class ataupun sama-sama kawan artis. Tapi Nana tak. Sebab tu fan Nana sayang Nana. Sebab Nana memahami fan Nana. Sayang kan? Yelah sebab yelah Cik Amin, takkan Nana nak serius sebab fan Nana semua yang macam
macam mother panggil Nana Betul. Fan kan. Nana tak sama macam fan saya. Fan saya kalau tanya, Ha. Abang Amin betul ke sekarang ni sedang hari kiamat? Tu dia. Oh, alamak. Terus yang macam serius-seriusnya Berpeluh benda. kan. Okey, Ada okey, orang okey. tanya, masalahnya susah nak faham orang. Dia gini, salah satu teknik untuk kita memahami orang ialah, orang putih kata, put yourself in their shoes. Oh. Contoh Jadi kan, kita Contoh. Hello. Assalamualaikum. Dengar tak? Dengarkanlah bicara cintamu. Aku ingin selalu di sisimu. Dengarkanlah bicara rinduku. Oh dah dengar dah. Dengar dah? Dengar sudah ya? Okey. Dengarkanlah. Mana Cik Amir? Okey Cik Amir dah boleh masuk dah. Okey, kejap. Dengar Alhamdulillah. Kejap. Nana suruh Cik Amir masuk ke dalam. Nanti kalau Cik Amir dah ada, korang cakap dengan Nana Tak tahu. Tengah best tu tajuk tu. Cik Amin dah hilang. Sekejap. Dengarkanlah. Lah, ingat earphone rosak. Tak, Nana tukar telefon. Mungkin dah hang lah ni. Dah hang lah tu. Kan. Tukar telefon terus. Okey semua dengar jelas, clear ya? Okey, kejap. Cik Amin nak pergi minum dulu ke apa ke yang patut. So, seronok tak? Seronok tak ni? Seronok tak perbincangan kita hari ni? Korang tanyalah lagi soalan. Phone tu problem lah. Itulah. Macam mana? Macam mana nak buat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Kita pasal apa tadi Nak tips cantik. Kawan saya depressed tapi dia in denial. Macam nak bantu dia bawa jumpa pakar? Alamak. Macam nak elak dari mengumpat? Nak cerita mas. Kelakar lah soalan ni. Macam mana nak elak dari mengumpat? Nak cerita masalah kerja je terus mengumpat. Aduh. Alah, macam mana? Kau fikir je lah. Macam kita ni dah banyak dosa. Lepas tu kita nak ngumpat orang lagi. Dosa kita pun kita tak tahu lagi diampunkan ke tak. Apatah lagi buat dosa dengan manusia. Takut. Takut. Fikir tu je lah. Jadi ustazah pula aku. Tu bagi Nana lah. Nana rasa macam tu lah. Bila setiap kali rasa nak ngumpat tu, Nana akan fikir, hai, kalau nak ngumpat dia, aku pun nak kena minta maaf kat dia ni. Susah ni. Kan? Gitu. Tak ada suara pula ke? Ada suara tak ni? Ada suara tak? Ada suara? Ada suara? Ada suara. Okey, korang dengar tak suara Nana? Dengar? Dengar? Ryan, buat apa tu seronok sangat tu? Ryan tengah seronok. Tak kenapa tadi seronok sangat dia. Ada suara kan? Alah, dengar baby. Panggil mama baby. Macam mana ni? Mama macam baby ke? Entahlah, Mak. Tak nak layan mama lah tu. Nana nyanyi dulu nak tahu dengar ke tak? Aboi. Oh, dah request dah. Okey, Cik Amin jap. Okey. Penat type pun tak terbaca dek akak. Sorry lah dek. Okey. Hai baby Nana. Baby Nana. Aduh, peminat Nana ni pun baby Nana lah, baby girl lah. Rasa Dia orang- baby pula. Dia nak manja-manja dengan Nana. Betul. Masalahnya Nana ke mother.
Dia panggil baby juga. Cepat membesar mada ni. Itulah. Alah. Okey. Kita Cik kat Amin mana pergi tadi, mana Ha? Lupa Saya lah, Nana. pergi... Lupa. Saya pun lupa Nana. Apa tadi soalan seterusnya lah. Soalan seterusnya ni ada orang tanya. Macam Mm-mm. mana macam mana nak elak mengumpat? Dia sebenarnya dia tak nak mengumpat. Tapi tiba-tiba terseronok pula. Terumpat juga macam mana? 3 cara. 3 cara. Pertama sekali, buat benda ingat dosa pahala. Okey. Kedua, cuba fikir balik apa perasaan kalau orang mengumpat kat kita. Sebagaimana kita tak suka mengumpat kat orang, jangan kita mengumpat kat. Sebagaimana kita tak suka orang mengumpat kat kita, jangan mengata kat orang. Kan? And yang ketiga kena ingat, dosa kita dengan Allah Azza wa Jal, kita minta ampun dengan Allah. Betul? Tapi kalau dosa kita dengan manusia, Allah Ta'ala tak akan ampunkan dosa kita selagi mana kita tak minta maaf dengan orang tu. Tu yang bahaya tu kan? Sebab tu dalam agama ajar apa tahu? Duribat alaihimudillatu ainama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Manusia ni Allah Ta'ala kata akan sentiasa ditimpa masalah selagi mana dia tak jaga hubungan dia dengan Tuhan dan hubungan dia dengan manusia. Tu yang bahaya tu kan, manusia tu. Betul. Dia okey. Apa beza mengumpat dengan luahan perasaan? Luahan perasaan kita. The moment kita mengata benda yang orang tak, kita mengata benda yang orang tu, tuan tu tak suka, itu namanya mengumpat. Tetapi ada juga masa mengumpat dibolehkan. Bila? Contohnya, bila ada masalah suami isteri kan. So, jumpa kaunselor. Bila jumpa kaunselor, ketika itu dibolehkan kita bercerita tentang pasangan kita, itu pun kepada pihak yang berautoriti. Yang berautoriti. Malah para ulama contemporary mengatakan, mereka yang berautoriti dalam kes rumah tangga kan, mak bapak pun bukan pihak berautoriti. Maksudnya sebab yang berautoriti pihak berkuasa agama. Ada orang tanya, adakah memilih dalam memilih pemimpin pun dibolehkan mengumpat? Tak boleh. Dalam ceramah kita mengata ke orang pun tak boleh. Sebelum mengata ke orang, fikir dulu. Orang kata kita bodoh pun kita marah. Betul. Ini pula kita pergi. Okey. Betul tu Cik Amin. Nana dah jawab dah tadi. Macam lebih kurang sama lah juga. Macam Cik Amin jawab, tiba. Bolehlah jadi ustazah. Maklumlah, Ustazah Nana. Amin. Macam mana nak tegur orang tu sampai tak nak dia terasa? Tu dah jawab tadi. Dah jawab ke Cik Amin? Okey, soalan ni lain sikit. Macam mana nak tegur supaya dia tak terasa? Ada 2 teknik. Pertama, dia panggil teknik sandwich. Sandwich? Sandwich kan kita nak makan isi dia. Isi dia kan keras sikit kan. So, dia diapit dengan roti yang sifatnya lembut. So, apa kita buat? Roti tu bermaksud puji kebaikan dia. Isi tu, kita sebut apa yang dia buat salah untuk diperbaiki. Roti bawah adalah pujian. Contoh. Nana ingat tak masa saya coaching Nana untuk host Gema dulu? Ingat? Sebelum saya tegur mana yang Nana salah, saya sebut dulu. Nana bagus sebab Nana berani bila bercakap, lontaran suara very good. Puji dulu. Apa kata Nana bila mengacara, elakkan pause yang terlalu lama supaya tak ada gap dengan host lain. Ada. Kan? Sebelum saya sebut apa Nana kena baiki, saya puji dulu apa yang Nana bagus. And then bila saya sebut apa Nana perlu perbaiki, saya apik balik dengan roti, saya tahu Nana boleh buat. So sepanjang kita coaching dulu, Nana pernah terasa tak dengan saya bila saya tegur Nana salah? Tak pernah. Padahal saya tegur salah Nana. Okay, bandingkan kalau saya kata, Nana, apa host macam tu? Bila kita host, janganlah bagi senyap.
Otak kat mana? Oh. Lagilah terasa kan. Dah lah kita tengah down. Memanglah. Betul, memanglah Nana nak dengar. Tapi Nana terasa lah kan. Betul? Ada orang tanya, kita dah minta maaf, orang tu tak nak maafkan. Kan? Adakah dosa terus berpanjangan? Kan? Nabi kata, kalaulah kita bergaduh dan kita tak berbaik semula dalam tempoh 3 hari, Nabi marah tau. Betul. Sebab itu Nabi menggalakkan, Nabi kata memohon maaf tu satu amalan yang mulia. Tetapi memaafkan tu lagi mulia. Memaafkan lagi mulia. So cuma kena ingatlah sebelum kita buat salah ke orang, kita beringatlah kan. Macam saya pun ada kata tai gini sebut sandwich pulek. Kejap Nana nak tengok wifi Nana okey ke tak? Kejap tau Cik Amin. Okey Nana, okey. Kejap. Kejap dia jadi macam mana kalau Nana ini? Nanti dia like. Nana guna iPhone ke? Ha. Nana jangan keluar. Nana keluar, apa yang swipe kat atas tu tapi macam mana? Sekejap saya tengok. Dah masalah pula. Masalah pula. Macam mana ni? Macam ni. Pula kan? Sekejap, Tapi Nana try je putus-putus ke? Saya rasa okey je. Okey tak? Korang dengar try betul-betul je lah. tak? Korang dengar betul-betul? Tapi tak ada pula yang cakap kat bawah tu. Okey kot. Perasaan Nana lah tu. Tibah. ada viewers. Roti dah lah tak ada. Ya. Macam mana? Nana lama tak makan roti. Nampak tak? Ni Nana, tu baru uji dengan COVID-19. Macam mana nak meredakkan apa orang dah buat kat kita. Dah jawab ke? Belum Cik Amin? Basically dah jawab lebih kurang tadi kan. Cuma saya just tambah sikit je lah kan. Kita kena ingat gini lah. Kalau kita tak meredai orang kan, mungkin kita akan seseronok lah. Tapi sampai bila? Betul. Dan sebagaimana kita tak nak orang buat kat kita, jangan buat kat orang. Apa perasaan kita kalau orang tak redha kita? Kan kita tak seronok kan? Betul. So jangan buat kat orang. Kan ada satu hadis Nabi dengan seorang sahabat nama dia Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis ni, dia ni ada seorang, dia tengah dukung budak. So Nabi ambil budak tu, Nabi dukung budak tu, Nabi cium lagi. So Aqra' bin Habis kata, ya Rasulullah, bukankah Rasulullah adalah panglima perang, adalah utusan Allah. Seolah macam tak kurang macho ke bila cium budak? Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia takkan dikasihi. Maknanya kalau kita nak disayangi, kita kena sayang orang lah kan. Betul. Sama juga betul, kalau betul. kita tak nak dibenci, jangan benci orang. Kan? Kita nak orang hormat kita, hormat orang. Nana kalau nak kena lempang, apa Nana kena buat kat orang? Nana kalau nak kena lempang? Lempang orang. Nana elak lah. Tak, kalau Nana nak kena lempang, apa Nana kena buat kat orang? Lempanglah orang. Sebila kita lempang orang akan lempang kita balik. Sebab kita nak dah lempang macam tu Okay, ada orang tanya lepas teknik sandwich apa dia? Satu lagi teknik tilam. Bila kita tegur saya buat teknik ni kan. Satu teknik sandwich, satu lagi teknik tilam. Teknik tilam ni ialah bila kita tegur orang sebenarnya seolah kita bagi dia jatuh. So kalau Nana jatuh atas lantai sakit tak? Sakit. Kan? So apa yang perlu buat ialah kalau Nana jatuh, saya bagi tilam kat lantai. Sakit tak jatuh atas tilam? Tak. Saya bagi selapis lagi? Tak. Saya bagi 3 lapis tilam. Memang tak lah. Okay. Tilam tu umpama puji. Contoh macam Ryan. Dia buat salah kan. Kita kata Ryan budak baik. Ryan dengar cakap mama. Kan. Ryan pula pandai. Kan. Boleh tak Ryan mengaji malam ni? Kita nak bagi tahu kat dia supaya jangan malas mengaji sebenarnya kan. Ya betul. Tapi, maknanya puji-pujian dululah. Bagi 3 benda baik. Buat apa yang dia kena baiki? Faham.
Tapi kadang-kadang mak-mak ni kadang-kadang kan macam geram dia tau. Dia tu macam terlepas tau macam tu. Macam tu Nana, lah. saya faham sangat Nana. Saya jaga anak arwah adik saya. Dia dah remaja kan. Remaja ni perangai lain macam kan. Betul. Saya kena akui, saya pun ada time dia jadi, walaupun orang panggil saya Iron Man Malaysia, tapi ada time saya jadi Hulk juga. Sebab dia punya marah, ya Allah kan. Tapi lepas saya marah tu, kadang-kadang kita terlepas marah juga. Tapi yang paling penting, lepas kita marah tu, kita panggil balik anak kita, duduk bincang. Kita tahu tak kenapa mama marah tadi. Kita rationalize balik. Biasalah manusia. Ada betul, masa. kan? Nana kan, saya tak boleh bayang Nana suara marah macam mana. Nana garang lah Cik Amin sebenarnya. Betul. Oh, macam mana Nana garang? Tak boleh nak bayang. Tak boleh bayang Nana marah. Nana marah ada pitching high pitch ke low pitch? Ryan mama marah ada high pitch ke? Ada. Ada ke? Biasalah manusia kan. Tapi sekejap je. Rasa bersalah pula lepas tu. Masa tu lah Nana panggil balik Ryan. Sit down. Kan? Okay. Sama kan kawan kita pun macam tu juga. Kan? So, sandwich dan tilam. Sandwich dan tilam. Ada kata Nana garang manja. Oh yeah. Dan biasalah kan. Anak seorang, anak bujang. Macam tu lah. Okay. Lelaki. Okay, seterusnya. Dengar tak suara Nana? Dengar tak? Cik Amin dengar? Clear? Saya dengar Nana. Yang lain semua clear? Orang lain clear kot kan? Kan? Korang? Kan. Lain tak clear lah. Tu sekejap tak Nana. clear. Tak clear ke? Kejap Nana buka Nana punya wifi sekejap. Okay Nana. Okay, kejap. Dia kena leave ke? Dia kena end live tu ke? Takut. Clear eh? Okay, dengar. Semua orang dengar lah. Tapi dia lagging sikit lah. Dia sekejap-sekejap je. Tak apalah. Tapi korang boleh dengar kan? Okay. Alah, line internet pun kena COVID-19 juga. Okay, lagi 2 soalan lah Cik Amin jawab Boleh Nana, boleh Nana. Kesian Cik Amin. Ada kerja lain tau. Tak ada, okey je. Duduk rumah. Betul. Apa lagi soalan korang ni? Kak Nana kenal Maisara tak? Yang tu saya tak jawab. Okay, dah. Yang ni Cik Amin. Macam mana? Soalannya. Macam mana nak tanam minat membaca pada anak-anak seawal usia? Oh, okey. Aisyah Rahidin. Dia punya prinsip macam Nabi ajar kita, ajar anak semayang. Contohnya, Nabi kata, muru awladakum bis-salah idza sab'in. Suruhlah anak kamu semayang bila umurnya 7 tahun. Kalaulah dia tak semayang, Nabi kata, jangan pukul lagi. Kan? Jangan buat apa-apa. Bila umur 10 tahun, kalau suruh semayang dia tak semayang, baru Nabi benarkan kita pukul anak. Itu pun pukul sekadarnya untuk dia tahu salah. Okey. Ramai kita silap faham. Kita faham umur 7 tahun suruh semayang. Dia tak semayang. Okey, fine. Kita pun buat bodoh kan. 3 tahun kemudian baru suruh dia semayang. Dia tak semayang. And then kita rotan dia. Salah. Sebabnya Nabi kata apa? Nabi kata masuk umur 7 tahun suruh semayang. Dia tak semayang. Jangan rotan. Jangan rotan. Sebab dalam kita suruh dia tak semayang, kita suruh dia semayang, dia tak semayang, setidak-tidaknya dia nampak kita semayang. Dan kita selama 3 tahun consistently suruh dia semayang. Kalau dia tak semayang pun, dia nampak kita semayang. So, bila 3 tahun, dia nampak kita semayang. Kita ajar dia semayang. Lepas 3 tahun, kita ajar dia. Tak semayang juga bila umur 10 tahun. Sebab tu Nabi benarkan kita rotan. Okey, ini bab semayang. Okey, prinsip yang sama. Kita kena ajar anak kita untuk baca buku seawal dia kecil lagi. Okey, pertama suruh anak baca. Kalau anak tak baca, at least dia tengok siapa baca. Kita lah yang kena baca. Kita baca. Ni tak, bila kita suruh anak membaca, kan, anak tak membaca, kita pula pergi membawang. So janganlah contoh marahkan dia anak tak kita kena kan.
Contoh tak kena. Wah. So jangan. So kita kena tunjuk contoh. Dan bermulalah dengan macam saya dengan Fiz anak-anak Virus. saya. Weh Fiz, Datuk Fiz Virus. Dia tengah Banyak jalan sangat sebab Iron Man. dia pun nak collect juga tu. Okay, saya taklah kata saya ni contoh bagus sangat, tapi adalah saya sikit-sikit amalkan apa yang saya sebut tadi. Daripada kecil lagi, kalau anak saya ajak pergi kedai mainan, saya pergi jarang-jarang. Tapi kalau anak saya kata nak beli buku, saya terus beli buku. Oh. Dan Kita memang beli saya buku. beli je buku. Tak rugi beli buku. Kalau dia tak baca sekarang pun, dia akan baca juga one day. Kemudian. So, dia akan baca juga kemudian. So, kena kerapkan pergi kedai buku. Daripada macam kedai Toys R Us ke macam tu lah. Toys Daripada R kedai Us Toys kan. lah. Kan? So, Betul. so dia bermula dengan kita mak bapak banyakkan membaca. Kalau boleh create mini library kat rumah, kan? So ini bahagian buku-buku ayah, kan? Ini bahagian buku mak, ni buku anak-anak. So dia nampak benda tu. Macam saya bersyukur pada Allah Ta'ala sebab ayah saya, daripada saya kecil saya akan nampak ke mana dia pergi, dia mesti bawa buku. Dia mesti bawa buku. Dan benda tu berjangkit dengan saya sekarang. So maknanya apa-apa pun memang kita contoh lah kat diorang. Contoh paling dekat, Ustaz Ilyas. Masya Allah. Ustaz Allahu Ilyas. Akbar. Hai semua, bagusnya dengan nasihat malam ni. Jom dengan ramai share cepat. Thank you. Datuk Fiz Virus. Datuk Fiz Virus. Thank you sudi singgah dekat IG Live Nana. Terima kasih. Ustaz Ilyas pun ada? Ustaz. Ya, Ustaz Ilyas ada. Hai Ustaz. Ustaz Ilyas power. Datuk Fiz Virus. Saya paling Ustaz. suka dia berlakon cerita Nur. Nur apa nama? Nur Kasih. Nur Kasih. Betul. Nana pun cerita tu fenomenal kan dulu. Memang sangat-sangat. Situ saya kenal Tizakiah. Uish. Hebat. Okay. Okey, soalan seterusnya. Okay, kira ni last soalan lah untuk Cik Amir lah Boleh kan. Nana, boleh, tak ada hal. Okay. Tanya soalan. Apa soalan yang penting sangat korang nak tanya ni? Sambil-sambil tu ada orang tanya tentang hukum ada mainan kat rumah, mainan patung kan. Sambil menunggu soalan seterusnya. Yang ni tak ada kaitan dengan tajuk Okay. Sebenarnya memang ada hadis yang Nabi melarang gambar dan juga patung. Cuma dalam ilmu hadis, dia ada dua cara memahami hadis. Satu, kita memahami teks hadis tu semata-mata. Yang kedua, kita memahami maksud hadis ataupun tujuan hadis. Okay, kalau ada kumpulan golongan yang memahami hadis ni secara teks. Maknanya Nabi kata patung haram. Nabi kata gambar makhluk hidup haram. Okay, itu ada satu golongan yang memahami hadis which is tak salah. Ada golongan kedua memahami maksud hadis. Contoh, ada hadis sahih Nabi melaknat orang yang pakai pakaian bawah buku lali. Oh, okay. Macam saya, memanglah seluar saya pun bawa buku lali, Nana pun pakai baju bawa buku lali. Adakah kita ni golongan yang dilaknat? Betul juga So, para ulama hadis, bila dia bila menterjemahkan hadis ni, dia tengok apa tujuan hadis ni. Sebab dulu, orang Arab, bila dia pakai labuh, dia riak nak tunjuk dia ni kononnya golongan bangsawan. So dia maknanya maksud hadis ni ialah riak, takabur, ujub. So kalaulah kita pakai jubah sekalipun, konon-kononnya nak menunjuk-nunjuk pun berdosa juga, kan? Betul. Tapi tak bererti kena buka aurat, tu lain ceritalah. So poinnya ialah riak. So kalau kita pakai cantik tapi riak nak menunjuk-nunjuk kononnya tengok brand aku, see my level lah. Wow, see my level. Itu yang dilarang oleh Nabi. Sama juga dalam kes patung dan gambar. Maksud hadis tadi, kerana pada zaman jahiliah dulu, orang Arab jahiliah asalkan patung je Tuhan. Asalkan gambar makhluk je Tuhan. Maka Nabi melarang. So sekarang ni, sekiranya patung dalam rumah kita itu melambangkan Tuhan sesuatu agama. Okay.
Faham? Ataupun patung tu menendah aurat pun tak boleh. Betul. Betul? So, dalam kes Iron Man ni, dia bukan patung dan dia tak tunjuk aurat. Boleh. Boleh. Yang penting kita menghormati antara satu sama lain. Okay, soalan terakhir. Soalan terakhir. Adakah penyakit itu satu musibah atau anugerah? Okey. Dalam sejarah pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dia nak pergi ke satu tempat daripada Jordan ke Habsyah, kita ingat tempat tu. Umar dapat tahu tempat tu ada penyakit taun. So, apa yang Sayyidina Umar buat? Umar kata, kita tak masuk. Kita jangan masuk. Malah Sayyidina Umar kata, siapa yang duduk dalam daerah tersebut, jangan keluar. Sayyidina Umar kata. Padahal masa tu ada sahabat lain kata, ya Rasulullah, dia kata pada Sayyidina Umar, yang Umar, bukankah kamu nak melawan takdir Allah? Maksudnya nak kata, kau takut penyakit ke tak takut Allah? Tak nak masuk ke tempat yang ada taun tu. Umar jawab apa tahu? Aku tidak lari daripada takdir Allah, tetapi aku pergi kepada takdir Allah yang satu lagi. Apa dia? Aku pergi ke tempat lain untuk mengelak daripada terkena taun. Okey, maksudnya pertama, krisis penyakit bukan benda baru berlaku dalam sejarah. Adakah ia merupakan satu bala atau tidak? Saya boleh kata ya. Sebab salah satu cara Allah mendatangkan bala kepada manusia adalah dengan satu, matinya para ulama, kan? Kedua, dengan tersebarnya penyakit. Cumanya bila bala turun, dia tak turun kepada orang yang buat jahat je. Bala ni turun pada semua orang. Sebab tu kita digalakkan, diwajibkan untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Sebab bila bala turun, dia tak pilih, oh kau jahat, aku kena. Yang baik, dia ngelak tadi. So, dia semua kena macam tu kan? Semua kena. Dan bila kita terkena bala, contohnya penyakit sekarang, apa kita kena buat? Muhasabah dirilah. Right? Dan bila pemerintah kata, duduk rumah. Duduk rumah, jangan keluar. Faham, Allah. Duduk rumah, ontok-ontok. Faham, ontok-ontok. Apa tu ontok-ontok, Nana? Tak tahu kan? Duduk rumah diam-diam. Ontok. Bahasa apa tu? Negeri Sembilan. Monogori. Seronok lah dengan Syamsul Debat semalam. Ya, ontok-ontok lah atas apa dibuat tak faham kan? So itulah menjawab soalan terakhir tadi. Yes. Semua suka Cik Amin punya talk hari ni. Semua macam tak puas. Yang penting rambut Cik Amin terpacak elok daripada awal sampai habis. Sebab tadi sebab tadi tengah shoot video lain. So kita buat rambut macam ni. Ketidak. Wah, hebat. Lepas tu pula nak live dengan Nana pula. Mestilah kena handsome. Mestilah. Kenalah pacak lagi kan. Baju pula dengan Nana. Yeay. Itulah. Hai. Okey, lepas tengok live Nana Cik Amin untuk tema malam ni, hati rasa lapang. Alhamdulillah. So Nana pun, apa projek Nana sepanjang duduk rumah ni? Projek Nana macam tu lah Cik Amin. Buat kerja rumah. Memang busy lah, Nana busy. Sebab bila malam je Nana akan ada live IG macam ni kan. So seronok lah. So tak adalah masa tu macam lapang sangat. Ya, so adalah terisi masanya. Ya, betul. So korang semua kena contohin Nana tahu. Orang yang famous macam Nana pun mencari aktiviti bermanfaat. Allahu Akbar. InsyaAllah. Amin, doakan Nana. Amin Rabbil Alamin. So sebagai nak tutup dah kan Nana? Nak tutup lah sebab kesian Cik Amin lama. Kalau ikut Nana nak sampai pukul 1. Mengamuk IG ni. Mengamuk ni. Mudahnya saya simpulkan, kita ingat kata Hamka. Hamka pernah menyebut bila kita diuji oleh Allah, bersangka baiklah dengan Allah. Betul. Bila kita bersangka baik dengan Allah, maka pintu hati kita akan melihat hikmah. Dan bila kita melihat hikmah, kita akan mula redha. Dan bila kita redha, kita akan boleh move on. So pokoknya ialah bila kita ada satu masalah, bersangka baik dengan Allah.
Nana, saya ni manusia, saya ada banyak kelemahan, saya ada banyak kekurangan Nana. Cuma Allah jaga aib saya Nana. Kan? Samalah saya pun, Cik Amin. Kan? Allah Betul. jaga aib kita semua, betul tak? Betul. Bila kita dilanda ujian, bersangka baiklah dengan Allah. Apa jua yang Tuhan bagi, kita bersyukur dan kita belajar dan kita minta ampun. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh teruskan hidup dalam kebaikan, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Jadi terima kasih banyak Cik Amin di atas ilmu Sama-sama, yang sangat Nana. bermanfaat. Dan yang penting semua orang suka bagi komen yang sangat positif. Terima kasih banyak. Kelakar, Cik Amin kelakar. Tak boring lah kan? Ada viewers, dia minta buat doa Rabitah malam ni sebagai penutup. Boleh je. Kita doa sama-sama ya. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. Fawasiqillah marabitataha wa adimuddaha wa ahliha subulaha wa amla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha min fadl imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahliha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahawa hati ini telah berhimpun di bawah naungan cintamu ya Allah. Bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah ikatan hati ini ya Allah. Tegakkanlah cintanya ya Allah. Tunjukkanlah jalan-jalan yang lurus ya Allah. Tenangilah hati kami dengan cahayamu ya Allah yang tiada pernah padam ya Allah. Rapatkanlah dada-dada kami semua dalam kurniaan iman ya Allah. Dan indahkanlah tawakal kepadamu. Hidupkanlah dengan makrifatmu. Matikanlah dalam syahid di jalanmu. Engkaulah maha pelindung lagi maha pembela. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Thank you Nana. Moga Allah berkati Nana. And semoga menang semua anugerah AME tahun ni. Amin. Doakan Cik Amin. InsyaAllah. Okay. Saya sentiasa bangga dengan Nana. All the best. Alhamdulillah. Thank you Cik Amin. Bye. Take care semua. Bye. Assalamualaikum. Take care semua. Alright, bye. Okay, so selesai sudah kita punya live bersama dengan Cik Amin hari ni. Betul. Doa Rabitah pun ada dalam Mas-Surat. Betul. Amin ya rabbal alamin. So alhamdulillah tenang sikit kita pada malam ni kan. Sebab dapat ilmu yang sangat bermanfaat daripada Cik Amin. Dan apa-apa pun insyaAllah kalau esok ada yang nak live, kalau ada yang berkelapangan siapa-siapa nanti nak live dengan Nana, nanti Nana akan update dekat IG Nana. Seronok best Alhamdulillah, nanti buat lagi. InsyaAllah Nana buat. Kalau semua suka, Nana boleh teruskan. Okay, jangan lupa sambil-sambil korang duduk rumah tu kan. Jangan lupa ya. Undi kat Nana dekat AME. Tinggal dah nak habis dah kan. Nak tutup dah tadi dia. So, undi banyak-banyak. Esok harap ada lagi InsyaAllah. Tengah plan. Kita tengok macam mana ya. Prof Muhaya. InsyaAllah. Prof Bonda. Boleh-boleh. InsyaAllah nak try tanya dia macam mana. Tapi tak tahulah bila. Depan ke kan. Okay. Syahri alias kau ajak Ustaz Kasim. InsyaAllah. Yalah, insyaAllah. Dan cuba ya. Nana esok malam dengan Ustaz Bollywood. Itulah. Itu Nana pun nanti Nana WhatsApp Ustaz Haslim. Ustaz Elias. Ustaz Elias pun salah satu seorang ceramah yang Nana sangat kagumi lah. Nana selalu dengar dekat YouTube. Memang kelakar. Kelakar gila. So macam tak boring. Yu Azman pun one of the best. Ustazah Asma Arun. Betul. Yu Azman. Lepas tu Ustazah Nafisah Musa kan. Semua tu semua favourite Nana.
Kak Haliza Helmi. Kak Haliza Helmi ya. Okay, senang juga kalau live dengan Kak Haliza Helmi tu sebab Nana tak payah cakap, dia cakap. Seronok je dengar dia cakap macam berti jagung kan. Best juga. Yes, Imam Muda Ashraf pun best juga. Betul, betul, betul. InsyaAllah sebab kadang-kadang lain ni, masalah lain ni. Kadang-kadang dia okey, kadang tak okey kan. Thank you Nana for sharing. Okay, Nana cuma buat yang terbaik apa yang Nana termampu. Ustaz Somad. Woi. Ustaz Somad yang minta je, tidak. Ustaz Abdul Somad. Sasa dia orang paling busy kan. Mesti dia ada benda yang dia nak buat juga kat rumah dia. Mesti dia buat live dia sendiri. Macam tu. Okay. So, terima kasih Cik Amin. Terima kasih semua. Love you all 3,000. Wow. Betul-betul ni. Ustaz Ryan dan Kak I je lah ada. Ustaz, Ustaz nak tanya sikit. Tak boleh. Ustaz tengah main game. Dunia Syuaib. Sebenarnya Nana ada plan juga kan nak live dengan Dunia Syuaib. Tapi masalahnya bahasa Inggeris Nana terlampau power sangat. Nanti korang tak faham. Kan masalahnya nak tanya tu sekarang. Nak tanya tu macam susah sikit. Panggil Ustaz Salim yang ajar kau form 5 dulu. Apa? Okay, so rasanya sampai sini je lah. Kak Nana dah rasanya cukup lah tu kan. Semalam dah live pukul 12 kan. So, rasanya cukup lah. Jadi apa yang korang dapat tadi daripada apa yang kita bincangkan tadi, bolehlah tulis korang punya kesimpulan, conclusion. Live dengan Alung. Ya Allah, korang janganlah tengok Alung Kak Nana tu. Abang Kak Nana kalau muka kat rumah dia, habis. Dah macam ni dah. Bibi-bibi dah. Live dengan Ustazah Asma pula, insyaAllah. Boleh. Nana try lah, Nana cuba yang terbaik. Okay? Nyanyi pula. Nyanyi pula korang ni. Okay, apa-apa pun apa yang Kak Nana boleh cakap kan, Kak Nana hanya buat yang terbaik. So harap you all semua jangan judge ataupun apalah. Tak semualah, ada segelintir je lah. Tapi Kak Nana okey je. Okay, apa-apa pun kita bersangka baik. Betul. Okay, kita bersangka baik. Kalau kita bersangka baik, mereka baiklah jadinya. Kak Nana tak cover lagu ke? Ada. Kak Nana ada cover lagu. Tapi kat Smule lah. Kan, tapi tu pun kadang-kadang Love You 1 Million. Tak sedih pun. Mother tak sedih. Mother happy je. Sebab Mother rasa lagi ramai yang suka Mother buat macam ni. Kan, kalau kita nak dengar kata-kata orang yang hanya bising je Ryan. Kalau kita nak fikirkan apa yang orang cakap dengan kita, beberapa orang tu yang tak suka kan, tapi yang suka tu ramai. Baik kita cari yang pilih yang ramai, buat apa kita nak pilih yang berapa orang tak suka tu kan. Okay lah, jadi sampai di sini sahaja persembahan Kak Nana hari ni. InsyaAllah nanti Kak Nana akan live besok kalau ada bahan yang nak di live kan ya. Akak sedih tak kena kecam? Tak sedih pun. Sebab yelah mungkin kita pun kena memahami situasi mereka. Kan macam bab kata Cik Amin tadi, apa-apa pun kita kena faham situasi orang tu. Mungkin dia adalah masalah dia tu. Yang dia tengok tu apa benda. Apa dalam fikiran dia kita pun tak tahu. Setiap manusia kan lain kan. Okay lah, dah lah tu. Okay, jumpa lagi. InsyaAllah. Jangan lupa apa tu? Baca doa tidur sebelum tidur, okey? Kita baca 3 kul, okey? Dan ayat kursi. Okey. Bye semua. Love you.